Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim SKM. Alhamdulillah, syukur ta'ala ya. Kerana dengan izin Allah Ta'ala, maka saya dapat buat Abilah ini. Dan saya terus zoom kepada artikel yang saya nak baca untuk sesi Abilah kali ini berkenaan dengan kanser perut, barah perut. Okey, sekejap. Saya akan baca saja dan saya yakin bahawa masih ramai lagi yang tak tahu ataupun tak ada ilmu berkenaan dengan kanser perut, termasuk saya jugalah. That's why saya mengambil satu usaha untuk saya sendiri buat kajian melalui pembacaan saya, untuk saya kumpul informasi dan maklumat ya berkenaan dengan permasalahan perut, sebab saya punya fokus saya lebih bidang kesihatan dan saya zoom terus kepada menyediakan produk untuk kesihatan perut. Dan walaupun satu organ perut ni memang cerita banyak lah, bila kita bercakap dalam bab memperincikan satu benda, memang dia terperinci dan ada pelbagai segi ilmu ataupun sudut ilmu, walaupun pada hanya satu organ lagi, iaitu satu organ sahaja, itu perut. Dan belum lagi bab mata, telinga, hidung dan sebagainya. Dan insya-Allah saya cuba usaha untuk buat pembacaan, buat penelitian, mengumpul maklumat berkenaan dengan info-info berkaitan dengan perut dahulu, insya-Allah. Satu fasa demi fasa, insya-Allah. Okey. So saya harap sahabat-sahabat semua doalah untuk saya supaya boleh beri komitmen dan fokus untuk saya sentiasa membuat pembacaan, buat kajian berkenaan dengan info-info berkenaan dengan perut, insya-Allah. Okey. Kerana seperti yang kita semua tahu, iaitu bahawa kebanyakan penyakit dia berpunca dari perut. Sebab apa? Sebab dia mari daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Okay. So zaman sekarang ni daripada 100% bebas daripada toksik memang agak sukar, boleh tapi sukar lah. Sebab zaman sekarang ni boleh katakan makanan minuman banyak dimasukkan unsur-unsur toksik, sama ada pengawet ke, pewarna ke, macam-macam ya. Benda-benda tu memang dalam kategori racun dan memang memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita. Okay. So untuk sesi hari ini saya nak bercakap, nak baca berkenaan dengan kanser perut. Saya baca saja dan insya-Allah mana-mana yang berperhatian akan dapatlah, dan boleh tengok kepada diri masing-masing lah, ada tak kita terlibat ataupun terkena sipi-sipi kepada apa yang saya akan baca, insya-Allah. Alright, saya terus baca dengan perlahan supaya you dapat ambil poin-poin penting dan cuba tengok kepada diri masing-masing, tak takut ada ciri-ciri ataupun poin yang sebut ni ada terkena pada awak. So kalau ada, saya harap you all semua ambil tindakan segeralah supaya tidak terlambat, sebab kos berubat lebih tinggi berbanding kos pencegahan. Dan saya terus ya baca itu hari topik kanser perut. Kanser perut berlaku apabila sel-sel di bahagian dinding perut manusia tumbuh secara tidak normal dan tumbuh tidak terkawal, mengakibatkan berlakunya ketumbuhan di bahagian perut. Itu asas dia. Kena faham ya, kena faham betul. Saya ulang sekali lagi, penting. Kanser perut berlaku apabila sel-sel di bahagian dinding perut manusia tumbuh secara tidak normal dan tumbuh secara tidak terkawal, maka berlakulah kanser perut. Okey, beres, selesai, faham insya-Allah, boleh setia. Kemudian kanser perut merupakan kanser kedua tertinggi penyebab kematian di seluruh dunia. Kanser perut ni merupakan kanser kedua tertinggi penyebab kematian akibat daripada kanser di seluruh dunia. Di negara kita, kanser perut merupakan kanser yang ke-6 paling kerap berlaku
pada lelaki dan ke-10 pada wanita. Saya baca sekali lagi, ini penting ya, ini adalah fakta. Kanser perut merupakan kanser kedua tertinggi yang menyebabkan kematian di peringkat dunia. Nombor 2. Kalau di Malaysia, kanser perut merupakan kanser yang ke-6 paling kerap berlaku pada lelaki dan ke-10 pada wanita. Okey, itu dia punya figure dia. Kalau di Jepun, kanser perut mempunyai insiden yang tertinggi. Ini disebabkan oleh tabiat pemakanan mereka yang gemar memakan makanan yang dijeruk atau disalai. Kalau Jepun memang yang paling tertinggi lah. Kenapa? Makanan ya. Ia makan makanan yang dijeruk atau disalai. Telah terdapat di Jepun telah terdapat penurunan bilangan angka mereka yang menghidapi penyakit ini sejak 60 tahun lalu. Ini disebabkan oleh kaedah penyimpanan makanan lebih baik dengan menggunakan peti ais dan kurang kebergantungan kepada makanan yang telah disalai ataupun dijeruk. Okey, saya baca ya. Kebanyakan mereka, maknanya, saya betulkan balik. Saya betulkan, silap ni bukan Jepun ni. Mereka ni bukan merujuk pada Jepun, pada semua orang yang ada masalah penyakit kanser. Saya betulkan semula ya. Mereka tu, saya salah setuju. Saya baca semula. Maknanya orang yang menghidap kanser ni, bukan Jepun sahaja ya, telah terdapat penurunan bilangan angka orang yang menghidap penyakit kanser sejak 60 tahun yang lalu. Ini disebabkan oleh kaedah penyimpanan makanan yang lebih baik dengan menggunakan peti ais dan kurangnya bergantung kepada makanan yang telah dijeruk dan disalai. Kebanyakan orang yang menghadapi kanser perut ini adalah terdiri daripada golongan yang lebih daripada 65 tahun ke atas dan lebih kerap terjadi di kalangan lelaki berbanding wanita. Alright, boleh sekali insya-Allah. Tak perlu saya urah maknanya kalau orang yang berumur lebih 65 tahun ke atas memang kebanyakan ada kanser perut dan lelaki lebih ramai berbanding wanita. Okey, beres. Sekiranya kanser perut ini dikesan pada peringkat awal, peluang untuk pesakit sembuh sepenuhnya adalah tinggi. Malangnya kebanyakan kanser perut ini gagal untuk dikesan pada peringkat awal kerana gejala-gejala awal kurang dirasai oleh pesakit dan diagnosis kerap dibuat pada peringkat yang dah lanjut. Ya, kanser perut menjadi sukar dirawat apabila sel-sel kanser telah merebak ke bahagian anggota yang lain. Okey, itu harap maklum ya. Okey. Bercakap tentang apakah faktor risiko dia. Risiko untuk seseorang itu menghidap kanser perut adalah nombor 1 jantina. Okey, jantina. Lelaki lebih berisiko untuk mendapat kanser perut sebanyak 2 kali ganda daripada wanita. Makna sini orang lelaki lebih tinggi risikonya untuk terkena kanser perut ataupun barah perut 2 kali ganda berbanding wanita. Itu jantina. Kemudian nombor 2, risiko dari segi usia. Siapa-siapa dah berusia, kebanyakan
kanser perut berlaku pada golongan tua, di mana terdapat peningkatan insiden yang mendadak selepas berumur 60 tahun ke atas. Maknanya kalau lelaki 60 tahun ke atas memang berpotensi tinggi untuk ada risiko, ya, waktu usia 60 tahun ke atas. Tapi sekarang ni walaupun muda pun dah ada kanser perut sebab faktor makanan lah. Daripada budak lagi, daripada remaja lagi dah makan benda-benda moden ni, benda-benda usul toksik ni. So tak heran lah sekarang ni telah menjadi sesuatu yang cukup membimbangkan lah. Remaja pada kanser perut, orang dewasa pun dah telah ada kanser perut kerana pemakanan, ya, pemakanan. Yang ketiga, faktor kaum. Faktor kaum, ya. Berdasarkan statistik daripada Institut Kanser Negara, kita ada satu institut khas iaitu Institut Kanser Negara. Pada tahun 2006, ni yang 2006 ya, kebanyakan pesakit kanser adalah di kalangan kaum Cina, sebanyak 61.7%. Ini statistik 2006. Yang 2020 belum saya jumpa lagi ya. Sebelum saya jumpa lagi, kalau jumpa saya akan share insya-Allah. Okey. So kaum Cina dapati 61.7%. Tinggi. Diikuti Melayu sebanyak 25.9% dan kaum India sebanyak 12.4%. Itu dari segi kaum lah. Orang Cina paling ramai. Yang keempat, faktor jangkitan bakteria Helicobacter pylori. Jangkitan oleh bakteria Helicobacter pylori pada dinding perut kerap ditemui di kalangan mereka yang menghidap kanser perut. Oh, begitu. Mana antara punca kan ada jangkitan kuman ni lah di dinding perut. Tetapi tidak semestinya mereka yang mempunyai jangkitan ini akan menghidapi kanser. Tapi biasa begitulah, ada kuman Helicobacter pylori yang menyumbang kepada berlakunya kanser perut. Saya baru tahu juga sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Alright. Yang kelima, faktor rokok. Tabiat menghisap rokok boleh menyebabkan seseorang itu lebih terdedah kepada risiko untuk mendapat kanser perut sebanyak 2 kali ganda berbanding orang yang tak merokok. 2 kali ganda tu boh. So habit rokok membahayalah, mengundang kepada kanser perut. Right, harap-harap dapat something Okay. Yang keenam, diet. Risiko untuk menghidap kanser perut didapati lebih tinggi di kalangan mereka yang kerap mengambil makanan yang disalai atau digaramkan atau dijeruk. Kalau tamar, jadi terbiak makan benda-benda makanan yang bersalai ataupun digaramkan ni atau jeruk, memang ada potensi untuk kena, tinggi potensi untuk kena kanser perut. Tetapi tabiat mengambil makanan segar serta sayur-sayuran dan buah-buahan pula dapat menurunkan risiko bagi mendapat kanser perut. Alright. 7, faktor keluarga. Mereka yang mempunyai keluarga yang menghidap kanser perut mempunyai risiko lebih tinggi. Bermakna kalau family dia ada 4-5 orang yang ada kanser perut, biasanya ada juga akan berpotensi dihidap penyakit kanser perut. Terutamanya di kalangan keluarga terdekat seperti ibu ayah dan beradik lah. So itu 7 faktor yang kena tahulah yang menyumbang kepada berlakunya kanser perut ataupun barah perut. Kita sekarang bercakap tentang gejala. Apakah gejala kepada kanser perut? Nak tahu juga ni, apakah gejala-gejala kepada
kanser perut. Okey, saya baca ya. Kanser perut merupakan jenis kanser yang mengambil masa yang lama untuk terjadi. Dia boleh slow ya, bukan sekaligus. Dan kadang-kala mengambil masa selama beberapa tahun. Okey, sebelum terjadinya kanser perut ini, pesakit mungkin mengalami beberapa gejala-gejala tertentu. Akan tetapi, pada kebiasaannya, pesakit tidak mempunyai sebarang gejala pada awal. Ini dia bahaya kanser. Dia memang pada awal orang tak perasan, tak tahu pun dia telah ada pun bunga-bunga kepada kanser perut. Dia akan tahu dah kategori dah tahap yang teruk dah. Ya. Okey. Kadang-kala kanser perut dirawat sebagai penyakit lain. Kadang-kadang terkeliru. Mana mungkin doktor keliru ke sebagainya, dia tak sangka pula ada kanser perut, so dia beri ubatan untuk penyakit lain. Dia kata kat sini, kadang-kala kanser perut dirawat sebagai penyakit lain. Kerana apa? Kerana gejala-gejala yang timbul menyerupai penyakit lain seperti penyakit peptic ulcer. Okey. Right. Disebabkan kekeliruan ini, sukar untuk kenal pasti untuk mendiagnosa pesakit ini pada peringkat awal, maka kebanyakan pesakit kanser perut kerap kali disahkan oleh doktor menghidap penyakit ini sudah lewat dan di peringkat lanjut dah teruk dah, di mana kanser perut ini telah merebak ke bahagian yang lain. Yang paling mati kanser ni. Okey. Antara gejala-gejala kanser perut seperti berikut. Satu, nak kenal lah sebagai persiapan atau sebagai satu hati-hati bagi kita. Kalau ada benda ni, so ada potensi kena kanser perut. Pertama, kalau ada ketidakhadaman. Kalau tidak ada kehadaman, so tak ada ketidakhadaman ni, makan payah hadam tu, so awas jugalah. Okey. Pertama, berlakunya ketidakhadaman. Yang kedua, sering ataupun selalu sakit perut. So dia sakit perut, ketidakhadaman ni hampir sama. Dia punya gejala dia. That's why doktor kadang-kadang silap bagi ubat. Dia ingatkan penyakit biasa, dia bagi ubat untuk penyakit lain, sedangkan itu adalah tanda-tanda awal kepada kanser perut. Dia sebab sama sakit perut juga ya. Seterusnya, kalau ada kepedihan di hulu hati pun tanda kepada nak ada ataupun dah ada kanser perut tahap yang awal. Alright. Kalau ada loya dan muntah, sering loya dan muntah juga, tanda-tanda telah ada kanser perut. Kesukaran menelan makanan, susah nak telan makanan, sakit pun tanda ada kanser perut. Kembung perut, selalu kembung perut sokmo, selalu kembung perut manjang. Kalau sebulan tu asyik banyak kembung, terutama sekali kembung perut selepas waktu makan. Lepas makan nasi, makan sesuatu, perut kembung. Itu pun tanda ada kanser. Kalau ada najis berwarna hitam, so kalau kita buang yang besar, tengok najis warna hitam pun tanda ada kanser perut. Tak teruk lah kalau muntah darah. Kalau muntah darah memang itulah teruk lah tu. Okey, kalau muntah darah, ni kalau muntah bukan keracunan lah, bukan keracunan. Keracunan lain lah, kita makan racun tu lain. Ni muntah darah, kerap muntah darah pun tanda ada kanser dalam perut ataupun barah dalam perut. Okey. Kemudian kalau tak makan, akan berlaku kurang selera makan pun ya, kurang berat badan pun ya, keletihan, dan ni kalau ada bengkak pada bahagian perut pun tanda ada kanser perut.
Bengkak pada kelenjar limfa. So ini dia 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gejala atau tanda yang menandakan adanya kanser. So boleh cek nanti lebih cek masing-masing. Kalau ada sakit perut, ketidakhadaman, apa lagi? Apa nama bengkak perut tu ada tanda lah kepada adanya kanser perut. Okey. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat menonton. Jangan lupa anda komen tulis komen. At least you tulis salam, tak apa dah. Ini sesi adalah saya khusus saya sendiri sebenarnya. Saya buat pembacaan, buat kajian dalam bidang perut sahaja. So saya sedang mengumpul beransur-ansur sebanyak mungkin informasi tentang perut. Dan saya gunakan App ini untuk saya kongsikan cara baca. Saya bukan mahir sangat, saya bukan doktor. So saya mengaku, tapi demi untuk kebaikan diri saya sendiri dan untuk memberi sedikit maklumat kepada sahabat-sahabat penonton, dapatlah sesuatu daripada apa yang saya buat kajian berkenaan dengan permasalahan perut. Okey. Harap bermanfaat ya. Kalau tak menarik, maafkan saya lah. Kalau tak menarik, maafkan saya. InsyaAllah, you boleh tinggal komen. Saya tengok balik. Kalau komen bernas, saya akan guna pakai untuk buat penambahbaikan kepada mana-mana App saya yang akan datang. Bercakap tentang rawatan ni, apakah betul rawatan yang boleh buat untuk orang yang ada barah perut ataupun kanser perut? Sebelum rawatan dimulakan, bagi mereka yang telah disahkan menghidap kanser perut, doktor terlebih dahulu akan menentukan peringkat mana tahap kanser perut tersebut dahulu. Tahap 1 ke tahap 2, macam ni akan doktor cek dulu lah sebelum buat pemeriksaan. Ini dibuat atau ditentukan oleh doktor setelah pesakit menjalani ujian-ujian tertentu seperti pemeriksaan endoskopik, imbasan dan juga biopsi. Okey, mikrofon kamera dalam mulut kita. Cara dia. Secara umumnya, kaedah rawatan bagi pesakit kanser perut adalah secara pembedahan, secara radioterapi, secara kemoterapi sama ada berasingan atau secara kombinasi. Jika kanser perut masih di peringkat awal, rawatan pembedahan secara endoskopik boleh ditawarkan kepada pesakit. Mana dia masuk ikut mulut ni, di hujung alat tu ada peralatan untuk potong buang lah, tak perlu buat pembedahan luaran. Melalui pembedahan secara endoskopik. Dan ini dikenali sebagai reseksi mukosa secara endoskopik. Tetapi jika kanser perut telah menjadi lebih besar, pesakit perlu menjalani pembedahan untuk membuang sebahagian atau buang ke semua sekali bahagian perut tersebut, termasuk tisu yang berhampiran. Kalau dah besar sangat, terpaksa kerak buang lah, sama ada separuh ataupun ke semua sekali, termasuk bahagian tisu yang berhampiran. Tisu yang okey sekalipun, yang dekat-dekat dengan sel barah, dia akan buang juga. Itu kalau tahap yang telah teruk, yang besar lah. Semasa pembedahan, pakar bedah akan memeriksa nudus limfa di bahagian perut. Saya akan study apa itu nudus limfa. Saya akan study nak fahami benda apa tu nudus limfa, insya-Allah. Saya baca, semasa pembedahan, pakar bedah juga akan memeriksa nodus limfa di bahagian perut sekiranya sel-sel kanser telah merebak ke bahagian ini, ke bahagian nodus limfa. Dia akan buat pembedahan juga. Akan memeriksa lah, bukan memeriksa dahulu. Jika kanser perut telah menjadi terlalu besar, rawatan pembedahan mungkin akan dilakukan untuk mengurangkan gejala dan membuatkan pesakit menjadi lebih selesa. Pada peringkat ini, rawatan pembedahan bukan lagi bersifat kuratif.
Apa itu kuratif? Saya cek insyaAllah. Saya akan cek apa itu kuratif. Rawatan secara radioterapi yang menggunakan pancaran sinar radiasi bertenaga tinggi dapat membunuh sel-sel kanser. Rawatan ini boleh digunakan untuk mengecilkan saiz ketumbuhan sebelum pembedahan dilakukan. Dan ini dipanggil radioterapi neoadjuvant. Radioterapi juga boleh digunakan selepas pembedahan untuk membunuh sel-sel kanser yang masih tertinggal. Itu radioterapi. Okay, kalau kemo lain pula ya. Rawatan secara radioterapi ini sering digabungkan dengan rawatan kemoterapi sebab kalau guna teknik radioterapi dia guna pancaran sinar radiasi yang bertenaga tinggi. Kalau kemo kenapa? Okay, rawatan secara kemoterapi pula menggunakan ubat-ubatan yang dapat membunuh sel-sel kanser. Sedia dalam bentuk ubatan yang masuk ke darah. Itu dipanggil kemoterapi. Ini boleh dilakukan sebelum pembedahan tujuannya untuk mengurangkan saiz ketumbuhan agar pembedahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga selepas pembedahan sekiranya sel-sel kanser telah merebak ke bahagian-bahagian badan yang lain. Okay, habis tentang kanser perut. Mudah-mudahan apa saya baca ini memberi manfaat sahabat-sahabat semua. Walaupun tak menarik, maafkan saya lah. Okay, sebab saya memang bilah macam ni supaya saya dapat memahami apa saya baca. Dan saya faham, insyaAllah dalam masa-masa saya akan share lagi supaya sahabat-sahabat semua dapat manfaatnya insyaAllah. Okay. Alright, hingga jumpa next episode dengan pelbagai lagi bahan-bahan yang saya baca berkenaan dengan kesihatan, bidang kesihatan yang saya berfokus kepada kesihatan organ perut sahaja insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Jumpa next episode dan anda semua boleh tinggal komen, boleh beri teguran pada saya dalam episode ini kerana niat saya bukan untuk mengajar tetapi untuk saya sendiri sentiasa belajar terus belajar insya-Allah. Kita jumpa next episode. Saya Sabri Ibn Zaki M. Assalamualaikum dan terima kasih.